Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, di mana kita telah tiba pada riwayat 4596. Hadis-hadis berkenaan tentang jawaz qital liman naqadal ahad. Harus, boleh untuk memerangi orang yang melanggar perjanjian. Maka orang yang melanggar perjanjian, mengkhianati perjanjian, maka boleh untuk memerangi akan mereka. Maka ada beberapa hadis yang kita telah baca pada pagi tadi. Kita dah tiba pada riwayat 4596. Baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau telah berkata, usiba Sa'dun, telah cedera. Usiba maksudnya telah cedera. Telah cedera. Bawah sikit. Maka telah cedera Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu yaumul Khandaq, pada peperangan Khandaq. Ramahu, telah memanah Sa'ad, rajulun, seorang lelaki daripada Quraisy yang dikenali sebagai Ibnul Ariqah. Ibnul Ariqah dia telah panah, maka kena pada Sa'ad bin Mu'az. Ramahu, Ibnul Ariqah telah memanah Sa'ad bin Mu'az fil akhal, pada saraf tangan. Akhal ni kat sini. Pergi tunjuk tuan Fi, akal kat sini. Akhal. Sini. Urat kat ni. Dekat apa? Dekat tangan. Urat di tangan. Maka di akhal. Maka di saraf ataupun diterjemahkan sebagai saraf yang berada di tangan. Fadaraba alaihi Rasulullah, maka Nabi telah membina sebuah kemah fil masjid, di dalam masjid, ya'uduhu min qarib, supaya Nabi boleh menziarahi Sa'ad bin Mu'az dengan lebih dekat. Sebab Sa'ad bin Mu'az ni ketua golongan Aus, maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kalangan golongan Ansar. Falamma raja'a Rasulullah minal Khandaq, apabila baginda telah pulang daripada peperangan Khandaq, dan peperangan Khandaq ni pun lama, hampir sebulan. Peperangan Khandaq hampir sebulan, pengepungan berlanjutan lebih kurang sebulan, menggali parit lebih kurang 6 ke 7 hari. Maka bila Nabi telah selesai peperangan Khandaq dan telah pulang ke rumah, wada'as silah, maka Nabi pun telah meletakkan senjata baginda, faghtasala, lalu mandi. Fa'ata Jibril, maka Jibril telah datang kepada Nabi wa huwa yanfudu ra'sah, dalam keadaan Jibril membersihkan daripada kepalanya debu-debu. Jibril nak tunjukkan kepada baginda Nabi SAW yang mana beliau masih belum selesai berperang, minal ghubar, daripada debu. Maka sebab itu salah satu daripada pintu sebelah kiri Masjid Nabawi dikenali sebagai pintu Jibril. Antara sirah dan juga riwayatnya adalah kerana ketika Jibril nampak Nabi dah selesai rehat, maka Jibril daripada luar Masjid Nabawi tunjukkan kepada Nabi SAW yang beliau belum lagi selesai daripada membuka pakaian perang. Safi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Faqala. Maka Jibril bertanya, wada'ta silah, engkau telah meletakkan senjata kamu wahai Muhammad. Kata Jibril. Maka berkata Jibril alaihi salatu wassalam, wallahi, demi Allah, ma wada'nahu, kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata kami, al-ukhruj ilaihim, keluarlah ke arah mereka. Maka Nabi pun pelik, keluar ke arah siapa? Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bertanya, fa'ina, ke mana? Fa'asyara, maka Jibril mengisyaratkan ila Bani Quraizah, ke perkampungan Banu Quraizah.
Kenapa Jibril suruh Nabi SAW pergi ke perkampungan Banu Quraizah? Sebab sewaktu peperangan Khandaq, mereka telah mengkhianati Nabi SAW. Sebab semua yang lelaki berada di parit, mempertahankan parit, maka mereka telah senyap-senyap menghantar orang ke dalam Madinah untuk mereka tengok ada ke tidak lelaki di dalam Madinah supaya mereka boleh menawan Madinah. Namun Nabi SAW dimaklumkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa asyara ila Bani Quraizah, maka Jibril mengisyaratkan kepada Bani Quraizah. Faqatalahum Rasulullah, maka Nabi telah memerangi mereka. Fanazalu, maka mereka telah bersedia untuk menyerah diri ala hukmi Rasulillah, atas keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Faradda, maka baginda telah menyerahkan al-hukma, keputusan untuk Banu Quraizah, ila Sa'din, kepada Sa'ad bin Mu'az. Kenapa Sa'ad bin Mu'az? Sebab Banu Quraizah sebelum Islam, sebelum orang-orang Aus masuk Islam, mereka adalah sekutu kepada golongan Aus. Mereka adalah sekutu. Nadir dan Qainuqa adalah sekutu kepada Khazraj. Sementara Quraizah adalah sekutu kepada Aus. Maka Nabi SAW serahkan Sa'ad bin Mu'az untuk buat keputusan bagi bekas sekutu dia, rakan sekutu dia. Maka qala, berkata Sa'ad, fa inni ahkumu fihim, maka aku memutuskan pada mereka ini, antuk talal muqatilah, bahawa dibunuh pahlawan-pahlawan mereka. Sebab mereka ni melakukan jenayah perang yang besar. Mereka dah ada perdamaian dengan Nabi. Mereka dah pernah dimaafkan sekali oleh Nabi. Nabi masih lagi tak suruh mereka keluar daripada Madinah. Namun pada waktu yang paling sukar, sewaktu Nabi tak mempunyai kekuatan yang cukup melawan tentera Ahzab, tentera bersekutu, sekali lagi mereka mengkhianati Nabi pada waktu yang getih. Maka kali ini Sa'ad bin Mu'az sendiri yang buat keputusan bahawa yang pahlawan yang boleh berlawan di kalangan mereka perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Wa antusbaz zurriyyat wan nisa, yang wanita dan kanak-kanak akan menjadi tawanan perang. Wa tuqsam amwaluhum, dan harta mereka dibahagi-bahagikan kecuali mereka yang nak beriman, yang nak masuk Islam, maka mereka diampunkan. 4597 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Hisham bin qala abi fa akhbirtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hakamta fihim bi hukmillahi azza wa jal, demi sesungguhnya kamu wahai Sa'ad telah memutuskan berkenaan dengan Banu Quraizah dengan keputusan yang disukai oleh Allah dan Rasul. 4598 baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini menerangkan bahawa Sa'ad bin Mu'az dia yang minta untuk syahid. Dia minta untuk syahid. Kerana apa? Dia kata, ya Allah, selama ini aku mempertahankan Nabi daripada musuh tegar Nabi, Quraisy. Lalu jadi kalaulah perang Ahzab ini adalah peperangan yang terakhir antara Nabi dengan Quraisy, maka ambillah nyawa aku. Sebab aku dah cukup lama mempertahankan Nabi. Namun kalaulah masih ada peperangan di antara Nabi dengan Quraisy, maka sembuhkanlah penyakitku. Namun akhirnya beliau meninggal dunia akibat daripada luka yang beliau dapat dalam peperangan Ahzab. Dan peperangan Ahzab ataupun nama lainnya Khandaq merupakan peperangan terakhir Quraisy berjaya untuk datang ke Madinah. Selepas daripada itu tidak ada lagi peperangan di antara Nabi SAW dan Quraisy kecuali pembukaan kota Mekah yang berlaku 3 tahun selepas itu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'dan, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az telah berkata, anna Sa'dan qala wa tahajjara kalmuh, dalam keadaan telah mula mengering kalmuh, lukanya, lil bur'i, hampir untuk sembuh. Faqala, maka Sa'ad bin Mu'az pun berdoa, Allahumma ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya dikau mengetahui, annahu laisa ahadun, tidak ada seorang pun, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, an ujahida fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih aku suka untuk aku berjuang dan berperang kerana-Mu ya Allah, menentang suatu kaum yang telah mendustakan Rasul-Mu
dan mereka telah mengeluarkan Rasulmu daripada bumi Mekah, itulah Quraisy. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, Allahumma ya Allah, fa in kana, maka sekiranya masih ada baqiyah, berbaki, min harbi Quraisyin, daripada peperangan dengan Quraisy, syai'un, sedikit pun, fa abqini, maka kekalkanlah daku hidup, ujahiduhum, supaya aku boleh berjuang melawan mereka, fika, kerana-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, fa inni azunnu, maka sesungguhnya aku merasakan, annaka, bahawa sesungguhnya engkau, qad wada'ta, sungguh telah menamatkan, al-harba, peperangan, di antara kami dan di antara Quraisy. Fa in kunta, maka jika adalah engkau ya Allah, qad wada'tal harba, telah menamatkan peperangan bainana, di antara kami dan di antara mereka Quraisy, fafjurha, maka bukalah luka ni. Pada awalnya luka tu dah sembuh, luka tersebut dah kering, tetapi kerana Sa'ad bin Mu'az dia menginginkan syahid. Kalaulah dah tak ada dah peperangan dengan Quraisy, maka dia berharap untuk dia mendapat syahid. Maka dia minta, ya Allah, biarlah darah mengalir. Waja'al mauti, dan jadikanlah kematianku disebabkan luka ini. Maka sebab itu Sa'ad bin Mu'az dikira salah seorang daripada mereka yang syahid dalam peperangan Khandaq. Fanfajarat, maka telah mula mengalir darah dengan banyak. Infajara ni terjemah biasanya keluar dengan membuak-buak. Itu maksud infajara. Maka telah keluar, telah mengalir darah dengan banyak. Min labbatihi, daripada arah leher Sa'ad bin Mu'az. Falam yaru'hum, maka tidaklah menjadikan orang ramai risau berkenaan tentang Sa'ad. Wa fil masjidi khaymatun, kerana di masjid dan di dalam masjid ketika itu ada satu kemah yang lain yang Nabi tempatkan Banu Ghifar, illa, kecuali, waddam, tiba-tiba ada darah, yasilu ilaihim, mengalir ke arah kemah Banu Ghifar. Maka mereka pun terkejut seraya berkata, ya ahlal khaymah, wahai penghuni kemah, ma hadzal ladzi yatina min qibalikum, apakah darah yang sampai kepada kami daripada arah kamu? Faiza, maka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, jurhuhu, lukanya, yariddu dama, mengalirkan dengan banyak darah, fama tabiha, maka Sa'ad bin Mu'az telah meninggal dunia akibat daripada luka tersebut. Maka sebab itu Khandaq adalah peperangan terakhir yang berlaku di antara Quraisy dan Nabi SAW. 4599 baca sanad dia. Fanfajara, maka telah berkata perawi, maka telah terbuka luka Sa'ad bin Mu'az pada malam tersebut. Famaza, lalu dibawakan riwayat ini, sebahagian riwayat datang dengan terjemah labbah, sebahagian riwayat datang dengan terjemah lailah, pada malam tersebut. Famazala yasilu, maka terus menerus mengalirnya darah sehingga syahid Sa'ad bin Mu'az. Wazada fil hadis qala fadzaka hina yaqulu syair, maka berkenaan tentang pengorbanan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, maka telah berkatalah penyair, ala ya Sa'du Sa'da bani Mu'adzin fama fa'alat Quraidah wan Nadhir, la'amruka inna Sa'da bani Mu'adzin ghada tatahammalu lahu was-sabur, taraktum kidrakum la syai'a fiha wa kidrul qawmi hamiyatun tafur, wa qad qala al-karim Abu Hubab aqimu Qainuqa wa la tasiru, wa qad kanu bi baldatihim thiqalan kama thaqulat bi mitana sukhur. Maka berkata penyair memuji tentang kelebihan Sa'ad. Beliau berkata, ala, dengarlah, ketahuilah, wahai Sa'ad, yang merupakan Sa'ad daripada Banu Mu'az. Beliau adalah anak lelaki kepada Mu'az, kerana beliau namanya adalah Sa'ad bin Mu'az, ketua kepada golongan Aus. Ketua Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Fama fa'alat Quraidah wan Nadhiru, apa yang telah dilakukan oleh Quraidah dan Nadhir, iaitu mereka telah banyak kali mengkhianati Nabi SAW. Mereka telah melakukan pelbagai keburukan kepada Nabi SAW, melanggar perjanjian. La'amruka, demi usiamu Sa'ad, inna Sa'da bani Mu'azin, sesungguhnya Sa'ad daripada Banu Mu'az, ghadata, pada pagi tersebut, tahammalu lahu was-saburu, maka beliau telah menanggung, telah memikul, dalam keadaan beliau adalah seorang yang amat-amat penyabar. Sebab sebenarnya Qainuqa ini adalah sekutu dia. Dan kalau kita lihat apabila sekutu-sekutu Yahudi yang lain mereka telah melanggar perjanjian, contohnya Qainuqa, contohnya Nadhir,
mereka ini ada perjanjian dengan Khazraj sebelum Islam. Maka bila Nabi kepung mereka, maka orang-orang Khazraj banyak jumpa Nabi kata, wahai Rasulullah, mereka ni kawan-kawan kami waktu jahiliyah, terutamanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Maka dia kata, wahai Rasulullah, jangan hukum mereka, biarkan mereka berpindah ke tempat lain. Tapi berbeza dengan Sa'ad bin Mu'az. Ketika semua orang-orang Aus berharap yang Sa'ad bin Mu'az maafkan ataupun berikan hukuman yang ringan kepada Quraizah sebagaimana golongan Khazraj buat untuk Nadir dan Qainuqa, namun Sa'ad bin Mu'az berbeza. Dia menanggung kesemua bebanan tersebut dalam keadaan dia sabar. Padahal ini semua rakan-rakan dia, kawan-kawan dia, sekutu dia. Tetapi dia lebih mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Taraktum kidrakum la syai'a fiha. Kamu telah biarkan periuk periuk memasakmu dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa padanya. Wa qidrul qaumi hamiyatun tafuru. Sementara periuk memasak, orang ramai panas mendidih. Wa qad qala al-karim Abu Hubab, telah berkata seorang bangsawan pemurah iaitu Abu Hubab, aqimu Qainuqa, kekallah tinggal wahai Qainuqa, wala tasiru, dan tak perlu pergi meninggalkan perkampungan kamu. Wa qad kanu bi baldatihim, dalam keadaan adalah mereka di negeri mereka, thiqalan, adalah membawa berat, kama thaqulat, sebagaimana beratnya di negeri Mitan as-suhuru, batu-batu. Maksudnya kalaulah sekutu-sekutu yang lain bila mereka buat salah yang berat, maka mereka punya penyokong-penyokong daripada kalangan Khazraj, mereka kata tak apa, tinggal kat sini, biar kami bercakap dengan Nabi SAW. Namun berbeza dengan Sa'ad bin Mu'az, tidak ada istilah kawan apabila mereka mengkhianati Allah dan Rasul SAW. Jelas ke jelas? Terus baca 4600, baca sanad dia. Maka sebab itu pada baris yang terakhir daripada syarah Imam Nawawi untuk tajuk ni, apakah maksud syair ni? Maka beliau berkata, wa innama qasada hadha syair, penyair sebenarnya ingin tahrid, untuk menggalakkan Sa'ad bin Mu'az ala istibqa'i Bani Quraizah, untuk Sa'ad bin Mu'az jangan menjatuhkan hukuman yang berat kepada Bani Quraizah, kerana Nabi bersetuju untuk menyerahkan hukuman Bani Quraizah kepada Sa'ad. Kenapa? Hulafa'ih, kerana mereka ini adalah sekutu Aus ketika zaman jahiliyah. Wa yalumuhu ala hukmihi fihim, dan beliau mencela Sa'ad kerana Sa'ad memutuskan hukuman yang berat kepada Quraizah. Wa yudzakiruhu, dan dia mengingatkan kepada Sa'ad bin Mu'az tentang perbuatan Abdullah bin Ubay, yang mana merupakan salah seorang daripada Khazraj, ketika mana Abdullah bin Ubay menyelamatkan Qainuqa dan juga Nadir sewaktu mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Jelas ke jelas? Okey, kemudian dibawakan satu hadis berkenaan tentang tajuk Al-Mubadarah bil Ghazwi, galakan untuk bersegera berperang apabila diminta. Wa taqdimi ahammil amrain, dan belajar untuk mengutamakan perkara yang paling penting apabila ada dua perkara al-muta'aridain, yang saling bertentangan. Kalaulah ada dua perkara yang saling bertentangan, belajar mengutamakan perkara yang lebih penting. Maka kisah yang dibawakan adalah kisah berkenaan tentang para sahabat. Kan kita dah baca dalam riwayat sebelum ini, Jibril telah beritahu kepada Nabi untuk bergegas menuju ke Quraizah. Maka Nabi terus menghantar seorang sahabat, menyuruh semua sahabat untuk berkumpul, dan Nabi beritahu kepada mereka, jangan ada sesiapa yang solat asar kecuali jangan ada sesiapa yang solat zuhur kecuali hendaklah solat zuhur di Banu Quraizah. Maka sekarang ni para sahabat berbeza pendapat. Quraizah tu sedikit jauh. Maka ketika mereka dalam perjalanan menuju Quraizah, maka zuhur telah hampir-hampir habis. Zuhur telah hampir-hampir habis. Maka para sahabat terpecah kepada dua. Ada yang kata utamakan solat dulu berbanding daripada pergi ke Quraizah. Tapi sebenarnya maksud Nabi adalah pergi ke Quraizah dulu, walaupun terpaksa solat qada zuhur di sana, kerana mereka telah mengkhianati Allah, Rasul dan perjanjian mereka. Maka sebab itu disebut
berkenaan tentang mengutamakan perkara yang paling penting di antara dua perkara. Terus 4600 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau berkata, nada fina Rasulullah, Nabi telah menyeru di kalangan kami, yauman sarafas, pada hari kami pulang daripada peperangan Ahzab, maka Nabi menyeru, alla yusalliyanna ahadun, jangan ada seseorang pun daripada kamu yang menunaikan solat zuhur kecuali di perkampungan Banu Quraizah. Fatahawwa fanasun, maka ada sebahagian golongan telah risau, fautal waqti, yang mana mereka akan terlepas waktu salat. Fasallau, maka mereka telah menunaikan salat sebelum sampai ke perkampungan Banu Quraizah. Wa qala akharun, berkata sebahagian sahabat yang lain, la nusalli, kita tidak akan menunaikan salat kecuali di tempat yang Nabi telah perintahkan. Wa in, walaupun fatanal waktu, kami terlepas waktu. Qala, berkata perawi, fama anna fawahidan minal fariqain, maka Nabi tidak ada menyalahkan, tidak mencela seorang pun daripada dua kumpulan tersebut. Walaupun sebenarnya yang kedua tu lebih tepat pemahaman dia, tetapi Nabi SAW tidak mencela mana-mana. Bab yang seterusnya, babu raddil muhajirina ilal ansar, maka apabila umat Islam, golongan muhajirin telah banyak beroleh harta rampasan perang, maka golongan muhajirin telah memulangkan kembali kepada ansar mana ya'ahum, pemberian-pemberian mereka, minasyajari wassamar, daripada pohon dan juga buah-buahan, hina staghnau, sewaktu mereka tidak lagi memerlukan, anha, akan pemberian-pemberian tersebut, bil futuh, dengan berlakunya begitu banyak pembukaan demi pembukaan kota. Jelas ke jelas? 4601 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tak kala golongan muhajirin telah tiba daripada Mekah al-Madinah ke Madinah qadimu, mereka telah tiba walaysa bi aidihim syai'un, dalam keadaan pada tangan mereka tidak ada sesuatu harta pun. Mereka datang seles pinggang. Wa kanal ansar, dan adalah golongan ansar ahlul ardi, adalah pemilik tanah, tak pemilik tanah, wal aqar, dan kebun kurma. Sebab itu lihat pada muka surat sebelah, pada syarah An-Nawawi pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, al-aqar bermaksud arada bil aqari huna an-nakhal, kebun-kebun kurma. Jumpa ke tak? Terus baca hadis. Maka Nabi SAW telah membahagi-bahagikan, faqasamul ansar, maka golongan ansar telah membahagi-bahagikan ala, kepada muhajirin dengan syarat an a'tauhum an a'tauhum ansafa thimari amwalihim, bahawa orang muhajirin boleh mengusahakan tanah, boleh mengusahakan kebun yang ada, namun orang muhajirin perlulah memberikan kepada golongan ansar separuh daripada hasil tanaman mereka setiap tahun. Wa yakfunahum, dan golongan muhajirin mereka perlu membalas kebaikan tersebut dengan mencukupkan bagi golongan ansar al-amal, bekerja di ladang tersebut, wal mu'nah, dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengan ladang tersebut. Maka tanah orang ansar tak sewakan, mereka bagi percuma. Tetapi mereka minta, sebab mereka boleh je nak bagi semua, tapi nanti orang muhajirin tak nak untuk menerima sesuatu yang percuma. Maka golongan ansar bagi percuma tanah, tak ada sewa, namun apa jua hasil maka dibahagi dua, dan orang muhajirin perlu menjaga ladang dan mengambil berat jika ada sebarang keperluan untuk pada ladang tersebut. Dan adalah ibu kepada Anas bin Malik, iaitu Ummu Sulaim, wa kanat Ummu Abdullah bin Abi Talhah, dan beliau juga dikenali dengan kunyah Ummu Abdullah bin Abi Talhah. Kana akhal li Anas li ummih, dan Abdullah bin Abi Talhah adalah adik-beradik kepada Anas bin Malik daripada ibu yang sama, bapa yang berbeza. Wa kanat a'tad, dan adalah ibu kepada Anas bin Malik telah memberikan kepada Nabi SAW idza qallaha, bahagian daripada kebun kurma dia. Izak ini lebih kepada buah-buah yang ada pada pokok kurma tersebut. Maka Nabi SAW telah berikan
pokok kurma tersebut kepada Ummu Aiman yang merupakan maulatahu, hamba yang Nabi SAW telah merdekakan, dan juga ibu kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Syihab, fa akhbarani Anas bin Malik, Anas bin Malik telah mengkhabarkan kepadaku, kata Ibnu Syihab, sesungguhnya Nabi SAW tak kala telah selesai daripada peperangan Khaybar, wan sarafa ilal Madinah, pokok tersebut dah ada. Cuma pada waktu itu mereka perlu mengusahakan pokok tersebut. Mereka perlu mengusahakan pokok tersebut. Faradda Rasulullah, maka Nabi SAW juga telah memulangkan kepada ibuku idzaqaha, kebun ataupun pohon kurma tersebut. Jelas ke? Tak, dalam ke dia sangkut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok sekejap, sebentar kita nak check di Facebook. Ke dia sangkut? Suara okey kat Facebook? Ada? Tak, tengok sekejap beberapa ni. Tanya dengan Fatimah, jelas tak? Mesej dia? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Okey, dah okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi dia sangkut. Maka bila semua golongan muhajirin pulangkan balik, maka baginda Nabi SAW pun pulangkan balik pokok kurma tersebut kepada ibu Anas bin Malik Ummu Sulaim. Ibu Anas bin Malik Ummu Sulaim. Wa ata Rasulullah, dan Nabi SAW memberi kepada Ummu Aiman sebagai ganti untuk memulangkan balik pokok Ummu Sulaim akan makanahunna min haitih, daripada sebuah kebun yang diberikan kepada Ummu Aiman. Qala Ibnu Syihab, wa kana min sya'ni Ummi Aiman Umma Usamah ibn Zaid annaha kanat wasifatan li Abdillah. Maka kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, maka daripada keadaan Ummu Aiman yang perlu kita faham, beliau adalah hamba perempuan kepada Abdullah ayah Nabi. Dia adalah asalnya hamba perempuan kepada ayah Nabi. Wa kanat minal Habsyah, dia berasal daripada Habsyah. Falamma waladat Aminatu Rasulullah, tak kala Aminah melahirkan Nabi selepas daripada kematian ayah Nabi, fakanat Ummu Aiman tahdunuh, maka Ummu Aiman lah yang banyak membesarkan Nabi SAW. Hatta kabira Rasulullah, maka sehinggalah Nabi dewasa, maka Nabi pun telah memerdekakan Ummu Aiman dan mengahwinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Summa tuwfiyat ba'dama tuwfiya Rasulullah, dan Ummu Aiman ini meninggal dunia selepas Nabi SAW wafat bi khamsati ashhur, lebih kurang 5 bulan selepas Nabi SAW wafat. 4602 baca sanad dia. Maka sesungguhnya ada seorang sahabat telah menjadikan untuk Nabi SAW mengambil manfaat an-nakhalat, daripada beberapa pokok kurma daripada tanahnya. Hatta futihan alaihi Quraizah, sehingga apabila telah tertawannya dan juga telah kalah akan Quraizah, Nadir dan seumpamanya. Faja'ala ba'da dhalika yaruddu alaih, maka Nabi SAW mula memulangkan balik kepada sahabat tersebut apa jua yang dia pernah berikan kepada Nabi. Berkata Anas, wa inna ahli amaruni, dan sesungguhnya keluargaku, iaitu ibu dia, telah menyuruh aku untuk pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta kepada Nabi apa yang mereka pernah berikan kepada Nabi. Sebab memang dia bukan hadiah terus, dia adalah hadiah untuk mengambil manfaat daripada buah-buah sahaja.
Maka bila Nabi dah pulangkan balik semua orang, maka ibu Anas bin Malik pun kata, pergilah jumpa Nabi. Mungkin Nabi pun nak pulangkan, jadi Nabi tak payahlah susah datang jumpa kita. Maka engkau jumpa Nabi dan tengok apa yang Nabi SAW nak pulangkan. Au ba'dah, ataupun sebahagian apa yang Nabi nak pulangkan. Wa kana Nabiullah, tapi sebenarnya Nabi SAW telah berikan pokok-pokok tersebut untuk digunakan manfaatnya oleh Ummu Aiman, wanita yang menjaga Nabi waktu kecil. Maka Nabi SAW pun telah berjumpa dengan Ummu Aiman. Maka Nabi SAW telah beri kepada Ummu Aiman pokok-pokok kurma yang lain. Faja'at Ummu Aiman faja'alati thawba fi unuki. Maka Ummu Aiman telah meletakkan kain pada leher Anas bin Malik. Lalu dia berkata, wallahi demi Allah, aku takkan bagi balik pokok-pokok ini kepada kamu kerana engkau telah memberinya kepadaku. Sebenarnya Ummu Aiman salah faham. Dia ingat pokok tersebut dah menjadi milik dia. Sebab itu bila Anas bin Malik minta balik, maka sebagai seorang yang berusia dan tua, maka pada waktu itu dia enggan untuk pulangkan balik. Maka Nabi SAW pujuk Ummu Aiman. Nabi pujuk. Nabi kata, wahai Ummu Aiman, utruki, biarkanlah Anas itu. Biarlah Anas, kenapa engkau pergi menggenggam lehernya? Walaki kaza wa kaza. Nanti aku akan berikan kepadamu pokok-pokok yang lain. Wa taqulu kalla. Dan Ummu Aiman terus-menerus berkata, tak nak, demi zat yang tiada Tuhan selain Allah. Faja'ala yaqulu kaza. Maka Nabi terus-menerus memujuk Ummu Aiman hatta a'taha, sehingga Nabi telah memberikan kepada Ummu Aiman 10 kali ganda daripada asal pokok yang menjadi milik keluarga kami, kata Anas. Au qariban, ataupun hampir 10 kali ganda. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 4603 berkenaan tentang harus untuk memakan daripada harta rampasan perang selagi mana berada di tempat musuh. Asalkan tak mencuri. Sebab bila dah berada di tempat musuh, maka perlu bekalan makanan. Maka nak makan daripada mana? Daripada harta rampasan perang boleh diambil dan dimakan. 4603 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, asabtu, aku telah berjaya mendapatkan jiraban, satu bekas dari yang berisi lemak, yaumah Khaybar, pada peperangan Khaybar. Orang dulu banyak menggunakan lemak dengan banyak kegunaan dia. Faltazamtu, maka aku telah cepat-cepat memegang erat bekas tersebut. Lalu aku pun berkata, la util yauma ahada, aku tak akan berikan pada hari ini kepada seseorang pun daripada lemak ini sedikit pun. Qala faltafattu, berkata Abdullah bin Mughaffal, bila aku berpaling, maka adalah Nabi SAW di sisiku dalam keadaan sedang tersenyum. Maka Nabi tak kata apa-apa, menunjukkan ketika sewaktu di tempat musuh, apa jua harta yang dapat daripada musuh untuk kegunaan makanan boleh digunakan. 4604 baca sanad dia. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu telah berkata, rumia ilaina jirabun, telah ditinggalkan untuk kami sebuah bekas. Maksudnya musuh telah tinggalkan. Dan di dalam bekas tersebut terdapatnya makanan dan lemak pada peperangan Khaybar. Fawasabtu, maka aku telah melompat li'akhudha, untuk mengambil bekas tersebut. Berkata Abdullah bin Mughaffal, bila aku berpaling, maka adalah Nabi SAW berhampiran denganku. Fastahyaitu minhu, dan aku merasa malu dengan Nabi. 4000 riwayat seterusnya yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghaira annahu qala jirabun min Syamin wa lam yadhkur at-ta'am. 4605 baca sanad dia, hadis-hadis berkenaan tentang kisah surat-surat yang Nabi SAW tuliskan kepada Herakl yang merupakan Raja Syam. Yad'uhu, Nabi mengajak Herakl untuk masuk ke dalam agama Islam. 4605 baca sanad dia.
Daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan telah menceritakan kepadanya min fihi ila fih, daripada mulut Abu Sufyan kepada mulutnya, maksudnya beliau ceritakan tanpa ada orang lain yang menjadi orang tengah. Intalaqtu fil muddati, kata Abu Sufyan, aku telah pergi pada tempoh yang terdapat di antara daku dan Nabi SAW dalam kurungan perjanjian damai. Maka perjanjian damai telah berlaku pada perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, yang mana perjanjian tersebut sepatutnya berlanjutan sampai 10 tahun. Fabaina ana bisyam, kata Abu Sufyan, sedang aku berada di Syam, isji'a, tiba-tiba telah dibawa dengan kitab, dengan surat daripada Nabi SAW kepada Hirakal. Qala, berkata Abu Sufyan, dan adalah sahabat yang membawa surat tersebut adalah Dihyatul Kalbi, dia telah datang membawa surat tersebut. Fadafa'ahu, maka dia telah serahkan kepada pemerintah Busra, dan pemerintah Busra telah menyerahkan kepada Azim, kepada Maharaja Fadafa Azim Busra ila Hirakal, telah serahkan kepada Maharaja Hirakal, yang mana dia punya jajahan, dia punya negara dia besar. Maka Hirakal pun berkata, hal hahuna ahadun, ada tak sesiapa di tempat berhampiran daripada kaum lelaki ini yang mendakwa dia adalah Nabi? Qalu, maka mereka berkata, na'am, ya ada. Qala fadu'itu, Abu Sufyan berkata, maka aku telah dipanggil bersama dengan sekelompok daripada Quraisy. Fadakhalna ala Hirakal, maka kami telah masuk menemui Hirakal. Fa'ajlasana, maka Hirakal telah mendudukkan kami di hadapannya. Maka Hirakal pun bertanya, ayyukum aqrabu nasabah, siapakah di antara kamu yang paling hampir keluarga nasab keturunannya dengan lelaki alladhi yaz'um, yang mendakwa yang dia adalah Nabi. Maka daripada ramai-ramai itu yang paling dekat dengan Nabi adalah Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan adalah bapa mertua Nabi, sebab anak perempuannya telah berkahwin dengan Nabi. Maka Abu Sufyan berkata, aku fa'ajlasuni, maka mereka telah mendudukkanku betul-betul di hadapan Raja Kisra, Raja Kaisar. Wa ajlasu, dan mereka telah mendudukkan teman-temanku di belakangku. Kemudian beliau telah memanggil penterjemahnya. Maka telah berkatalah Hirakal kepada penterjemahnya, katakanlah kepada orang Quraisy ini, sesungguhnya aku akan bertanya kepada lelaki yang paling depan ini berkenaan tentang lelaki yang telah mendakwa yang dia adalah Nabi. Maka jika dia berkata bohong, fakadzabuh, maka maklumkanlah yang dia berkata bohong. Qala, berkata Abu Sufyan, wa aymullah, demi Allah, laula makhafatu an yu'thara alayya al-kizb, kalaulah tidak aku risau aku akan digelar sebagai pembohong, maka nescaya aku akan berbohong tentang Nabi SAW. Tapi dia tak nak orang panggil dia pembohong. Itu sebagai satu kehinaan pada zaman tersebut. Summa qala li turjumani, kemudian Hirakal telah berkata kepada para penterjemahnya, salhu, tanyalah kepada Abu Sufyan ini, kaifa hasabuh, bagaimanakah nasab keturunan Nabi SAW di kalangan kamu? Qala, maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dhu hasab, Nabi SAW adalah seorang yang baik nasabnya. Kemudian Hirakal bertanya lagi, fahal kana min abaihi malikun, ada tak sesiapa daripada nenek moyangnya yang merupakan raja? Maka Abu Sufyan menjawab, tidak. Kemudian Hirakal bertanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala, adakah kamu pernah menuduhnya dengan pendustaan sebelum dia berkata apa yang dia berkata? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak. Kemudian soalan yang keempat, wa man yattabi'uh, siapakah pengikut-pengikut kepada lelaki ini? Asyrafun nas, adakah golongan bangsawan ataupun golongan yang lemah? Maka berkata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan kebanyakan mereka adalah golongan yang lemah. Qala ayaziduna am yankusun, maka Hirakal bertanya lagi, adakah jumlah pengikut lelaki ini bertambah ataupun berkurangan? Maka Abu Sufyan berkata, qultula bal yazidun, bahkan bertambah. Qala hal yartaddu ahadun minhum an dini, ada tak sesiapa yang pernah murtad keluar daripada mereka, meninggalkan agama lelaki ini selepas daripada dia masuk ke dalam agama ini, sakhtatanlah, kerana murka dan marah kepada lelaki ini? Maka Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Berkata Hirakal, fahal qataltumu, adakah kamu pernah berperang dengan lelaki ini? Abu Sufyan berkata, ya. Maka Hirakal bertanya lagi, fakaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimanakah
keputusan peperangan di antara kamu dengan lelaki ini. Maka berkata Abu Sufyan, yakunul harbu bainana, adalah peperangan di antara kami dan lelaki ini sijalan, umpama baldi, yusibu minna, kadangkala kami menang, wa nusibu minhu, dan kadangkala dia menang, dan kadangkala kami yang menang mengalahkannya. Maka berkata Hirakal lagi, fahal yaqdir, adakah lelaki ini pernah melanggar perjanjian? Abu Sufyan berkata tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddah, dan kami sebenarnya bersama dengan lelaki ini berada dalam satu tempoh yang kami belum lagi tahu ada apa yang beliau akan buat pada tempoh tersebut. Berkata Abu Sufyan, fa wallahi, maka demi Allah aku tidak berani untuk mengungkapkan apa-apa kalimah yang aku boleh masukkan pada kalimah tersebut keburukan Nabi, kecuali hanya ini. Qala, berkata Hirakal, fahal qala hadzal qawla ahadun qablah, ada tak sesiapa yang pernah mendakwa dengan panggilan yang sama, dakwah yang sama sebelum daripada lelaki ini? Maka Abu Sufyan menjawab tidak. Qala, kemudian Hirakal, raja ini berkata kepada penterjemahnya, katakanlah kepada orang yang aku tanya ini, sesungguhnya aku telah bertanya kamu tentang nasab keturunannya. Faza'amta, dan kamu mengatakan bahawa sesungguhnya dia adalah orang yang antara terbaik nasab di kalangan kamu. Wa kadzalikar rusul, begitulah para rasul, tub'atsu fi ahsabi qaumiha, akan diutuskan pada mereka yang paling baik nasab daripada kaum tersebut. Dan aku telah bertanya kepada kamu, adakah ada di antara nenek moyangnya yang merupakan raja? Maka kamu telah menjawab tidak. Maka aku pun berkata, laukana min abaihi, kalaulah ada seseorang daripada nenek moyangnya adalah raja, maka pada waktu itu dia adalah seorang lelaki yang menginginkan pemerintahan ayahnya, maka dia pun membuat apa yang dibuat. Wasa'altuka, aku telah bertanya kepada kamu berkenaan tentang pengikutnya, adakah kebanyakan mereka lemah ataupun bangsawan? Dan kamu berkata kebanyakan mereka adalah lemah, dan inilah pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan aku telah bertanya kepada kamu, adakah kamu pernah menuduh lelaki ini dengan pendustaan sebelum dia mengucapkan apa yang diucapkan? Maka kamu mendakwa tidak. Maka aku mengetahui bahawa sesungguhnya lam yakun liyada'al kadhib, sesungguhnya tidaklah dia meninggalkan pembohongan ke atas orang ramai lalu dia nak mendakwa dirinya sebagai Rasul Allah. Fayakdzibu 'ala Allah, lalu dia akan berdusta kepada Allah. Lalu orang yang mana dia pernah berbohong, maka apatah lagi dia akan berani berbohong berkenaan tentang Allah. Namun Nabi tak pernah berbohong, menunjukkan pada waktu itu Nabi adalah Rasul yang benar. Dan aku telah bertanya kepada kamu, ada tak seseorang daripada mereka yang pernah murtad keluar daripada agamanya setelah daripada dia masuk ke dalam agama tersebut, saktatanlah, kerana bencikan Nabi? Dan kamu menjawab tidak. Wa kadzalikal iman, dan begitulah keadaan iman, idza khalata, apabila telah meresapi, basyasyatal qulub, akan lubuk hati, maka mereka tak akan keluar meninggalkan iman tersebut. Dan aku telah bertanya kepada kamu, adakah pengikutnya bertambah ataupun berkurangan? Maka kamu berkata bahawa pengikutnya bertambah, dan begitulah iman sehinggalah akhirnya menjadi sempurna. Dan aku telah bertanya kepada kamu, hal qataltumuh, adakah kamu ada memerangi lelaki ini? Dan kamu menjawab bahawa sesungguhnya kamu ada memeranginya. Maka adalah peperangan di antara kamu dan Muhammad sijala, umpama baldi, yang mana kadangkala kamu menang dan kadangkala Muhammad yang menang. Wa kadzalika rusul, dan begitulah yanalu minkum wa tanalu minhu, kamu menang kadangkala daripadanya dan dia menang kadangkala daripada kamu. Dan begitulah para rasul, tubtala, kadangkala Allah uji mereka, summa takunu lahum aqibah, namun kemudian untuk mereka adalah pengakhiran yang baik. Dan aku bertanya kepada kamu, adakah dia pernah mengkhianati perjanjian? Dan kamu mengatakan tidak. Begitulah para rasul, dia tidak pernah memungkiri janji. Wa sa'altuka hal qala hadzal qawla ahadun qablah, aku pernah bertanya kepada kamu, adakah sesiapa yang pernah mengucapkan ucapan yang sama, dakwah yang sama sebelum daripada lelaki ini? Dan kamu menjawab tidak. Maka aku pun berkata, law qala hadzal qawla ahadun qablah qulta rajulun i'tamma biqaulin qila qablah, maka nescaya kalaulah ada orang lain yang pernah bercakap seperti ini, maka aku akan berkata, ini adalah seseorang yang hanya mengikuti percakapan orang sebelumnya, yang dia hanya tukar sedikit dan dia copy paste. Namun Nabi SAW tidak pernah mengambil daripada orang yang lain.
Summa qala, kemudian Hirakal pun bertanya, apakah yang lelaki ini perintahkan untuk kamu lakukan? Maka berkata Abu Sufyan, dia telah memerintahkan kami untuk solat, zakat, as-silah, menghubungkan hubungan keluarga, wal afaf, dan menjaga diri daripada dosa. Berkata Hirakal, in yakun ma taqulu fihi haqqa, jika apa yang kamu katakan tadi adalah benar, maka ketahuilah sesungguhnya lelaki ini adalah nabi. Wa qad kuntu a'lam, dan demi sesungguhnya kata Hirakal, aku tahu dia akan muncul. Walam akun azunnuh, namun aku tidak menyangka yang nabi ini muncul daripada kalangan kamu. Walau anni a'lam, dan kalaulah sesungguhnya aku tahu, anni akhlusu ilaihi, yang mana aku boleh sampai kepadanya dengan selamat, la ahbabtu liqa'ah, nescaya aku akan suka untuk bertemu dengan dia. Walau kuntu indah, dan kalaulah aku berada di sisi Muhammad Nabi SAW, kata Hirakal, pasti aku akan membasuh kedua kakinya sebagai khidmat. Wala yablughanna mulkuh, dan pasti akan sampai pemerintahannya di bawah kedua tapak kakiku. Pasti kerajaan Muhammad akan sampai pada kerajaan yang berada di bawah tapak kakiku. Maksudnya Raja Rom pun tahu yang Nabi SAW akan akhirnya mengambil alih dan menang dalam peperangan melawan Rom. Kemudian beliau telah meminta untuk didatangkan surat Nabi SAW. Faqara'ahu, maka beliau telah membaca surat tersebut melalui penterjemahnya. Maka pada surat tersebut ada tertulis, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Taslam, nescaya kamu selamat. Wa aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Yu'tikallahu, pasti Allah akan memberikan kepada kamu dua ganjaran. Wa in tawallaita, dan jika kamu enggan untuk menerima Islam, maka sesungguhnya kamu perlu menanggung dosa-dosa golongan Rom, Arisiyin golongan Rom. Kemudian Nabi SAW menulis ayat daripada surah Ali Imran, di mana Allah berfirman, Ya ahlal kitab ta'ala, wahai ahli kitab, jom kita berkumpul kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu, bahawa janganlah kita sembah kecuali hanya Allah, dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, sampailah kepada penghujung ayat yang ke-64. Jelas ke jelas? Falamma faragha, maka apabila Hirakal telah selesai membaca surat Nabi SAW, irta'fa'atil aswad, maka telah meninggilah suara orang-orang yang berada dalam dewan tersebut di sisi Hirakal. Wa kathural laghat, dan telah menjadi bising suasana dewan tersebut. Wa umira bina, maka Hirakal telah menyuruh untuk kami dikeluarkan daripada dewan tersebut, maka kami pun telah dikeluarkan. Kemudian beliau berkata, kemudian Abu Sufyan berkata kepada teman-teman dia ketika mereka keluar, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, sesungguhnya telah jelas, telah zahir, telah muncul urusan Ibnu Abi Kabsyah. Ini adalah kunyah bagi Nabi SAW. Ini adalah panggilan masyarakat Arab bagi Nabi. Nanti kenapa dipanggil Ibnu Abi Kabsyah ni siapa? Nanti para pelajar boleh baca sendiri baris yang ke-6. Wazada fil hadis, innahu la yakhafu maliku Bani al-Asfar, sesungguhnya Raja Rom juga takut kepada Muhammad. Fama ziltu mukinan, kata Abu Sufyan, maka aku adalah terus-menerus yakin dan percaya bahawa Nabi SAW akan menang dan akan muncul, dan Nabi SAW dan Allah akan memasukkan Islam, sehinggalah Allah telah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Jelas ke jelas? 4606 baca sanad dia. Dan macam mana Kaisar boleh berada di Syam? Maka Kaisar tak kala menang, tak kala Allah telah memberikan kemenangan kepada tentera dia lawan tentera Farsi. Maka mereka kerap berlawan antara Rom dan Farsi. Maka bila tentera dia menang, maka dia telah bernazar untuk berjalan daripada Hims sampai ke Ilya, sebagai tanda dia bersyukur kepada Allah, lima ablahullah, untuk nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika dia berada di Syam lah, maka ketika itu telah sampai surat Nabi SAW kepadanya. Jelas ke jelas? Terus, wa qala fil hadis,
Maka surat-surat Nabi SAW kepada pemerintah-pemerintah kufar yang lain, yad'uhum ilal Islam, di mana dalam surat-surat Nabi, Nabi mengajak mereka kepada Islam. Bilakah Nabi mula banyak menghantar surat? Selepas perjanjian Hudaibiyah, bila Nabi tidak lagi perlu risau tentang kejahatan dan gangguan Quraisy. 4607, baca sanad dia. Saya dah baca dah tu. Terus, bila qala hadas ni? Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah menulis sepucuk surat kepada Kisra Kaisar dan juga kepada Raja Najasyi. Kisra adalah Raja Farsi, Kaisar adalah gelaran kepada Raja Rom. Ini gelaran. Macam mana kalaulah Agung adalah gelaran, maka Kisra, Kaisar, Najasyi, semua ini adalah gelaran bagi mereka yang memerintah kawasan tersebut. Bahkan Nabi telah menghantar kepada kulli jabbar, semua penguasa. Maka Nabi telah mengajak mereka kepada Allah, dan ini bukanlah Najasyi sama yang telah Nabi solatkan jenazahnya secara ghaib. 4608, baca sanad dia. Terus 4609, lebih kurang sama. Walaysa bin Najasyi allazi, ini bukanlah Raja Najasyi sama yang Nabi telah solatkan jenazahnya ketika mana dia meninggal dunia. Ini adalah Raja Najasyi yang berbeza. InsyaAllah kita akan sambung jam 6.30. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.